Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Mak Yusof. Saya akan membentangkan mengenai peranan guru sebagai seorang pemimpin transformasi. Saya akan membahagikan pembentangan ini kepada 4 bahagian, iaitu yang pertama ialah definisi, yang kedua matlamat kepimpinan transformasi, yang ketiga dimensi kepimpinan transformasi, dan yang terakhir ialah peranan guru. Bahagian yang pertama ialah definisi. Menurut Rosnah dan Muhammad Faizal 2012, kepimpinan merujuk kepada satu proses interaksi sosial antara pemimpin dan kaki tangan, yang mana pemimpin akan mempengaruhi kaki tangan untuk mencapai matlamat organisasi. Menurut Bass 1990, model kepimpinan transformasi ini mempunyai sifat luar biasa dan memiliki prestasi tersendiri dalam kepimpinannya. Untuk tahu prestasi tersendiri apa yang dimasukkan oleh Bass ni, nanti kita akan lihat dalam bahagian yang seterusnya. Menurut Burns 1978, kepimpinan transformasi berkeupayaan membentuk teknik baru dalam organisasi moden, mahir dalam sesuatu perubahan, merancang sesuatu yang baik untuk masa depan, berkemampuan mempengaruhi orang agar menerima wawasan dan merealisasikan wawasan tersebut. Seterusnya, bahagian yang kedua iaitu matlamat kepimpinan transformasi. Matlamat kepimpinan transformasi di sesebuah institusi pendidikan. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, kepimpinan transformasi di sesebuah institusi pendidikan mempunyai beberapa matlamat, iaitu yang pertama, mewujudkan budaya sekolah profesional. Budaya sekolah profesional ni akan menggalakkan kaki tangan membina dan mengekalkan kerjasama, ada nilai norma tanggungjawab yang kolektif dan penambahbaikan yang konsisten supaya dapat memberi dorongan sesama mereka cara untuk mengajar dengan lebih berkesan di dalam bilik darjah. Apabila budaya sekolah profesional ni diwujudkan, kaki tangan sekolah tu akan lebih terbuka untuk berkongsi cara mereka mengajar PDP dengan lebih berkesan. Yang kedua, mendorong pembangunan kompetensi dan komitmen guru. Kepimpinan transformasi ini akan mewujudkan motivasi untuk meningkatkan pembangunan guru apabila guru itu sendiri mempunyai matlamat dalaman untuk peningkatan profesional. Yang ketiga, membantu orang bawahan memberi alternatif dalam menyelesaikan masalah secara berkesan, iaitu pemimpin akan membantu kaki tangan bekerja dengan menunjuk cara pelaksanaannya, dan orang pemimpin juga beri peluang kepada orang bawahan untuk bagi cadangan untuk macam mana nak selesaikan sesuatu masalah yang timbul tu dengan berkesan. Seterusnya, bahagian yang ketiga dan keempat iaitu dimensi kepimpinan transformasi dan peranan guru. Menurut kajian yang telah dijalankan, terdapat 4 dimensi utama dalam kepimpinan transformasi. 4 dimensi kepimpinan transformasi tersebut ialah dimensi karisma, dimensi pertimbangan individu, dimensi stimulasi intelektual, dan dimensi motivasi berinspirasi. Dimensi karisma. Antara peranan pemimpin dalam dimensi karisma ialah menjadi contoh ikutan, berkeupayaan membentuk visi dan misi organisasi, menanamkan sifat harga diri, berkongsi risiko dengan pengikut, mementingkan kepercayaan dan kesetiaan, memberi ruang dan peluang kepada orang bawahan, berkeyakinan diri yang tinggi.
Pemimpin perlu ada keyakinan diri yang tinggi kerana dia yang akan membawa pengikut dia ke arah visi dan misi yang dia nak capai. Kalau dia tak yakin dengan keputusan yang dia buat, macam mana orang bawahan dia nak yakin dengan arahan yang dia berikan? Pemimpin yang berkarisma ni akan melahirkan rasa kagum dan hormat pengikut terhadap beliau. Bass dan Avolio 2000 memecahkan dimensi karisma kepada dua kategori, iaitu yang pertama, sifat. Pemimpin dapat mempengaruhi pengikutnya melalui sifat atau karisma yang ada pada diri pemimpin. Kategori yang kedua ialah tingkah laku. Pemimpin dapat mempengaruhi pengikut dengan menunjukkan tingkah laku yang mengagumkan dan berusaha merealisasikan nilai, visi dan misi organisasi. Seterusnya, kita lihat peranan guru dari dimensi karisma. Yang pertama, menunjukkan tingkah laku yang baik. Seorang guru yang berkarisma ni memiliki kuasa penarik yang luar biasa, sehingga kan setiap apa yang dilakukan akan mempengaruhi muridnya. Kan terdapat peribahasa yang menyebut guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Peribahasa ni membawa maksud murid mencontohi kelakuan guru, terutama dalam hal yang tidak baik. Jadi, sangat-sangat penting untuk seorang guru menunjukkan tingkah laku yang baik, sebab kebanyakan murid akan menjadikan guru mereka sebagai role model. Yang kedua, menanamkan sifat harga diri dalam diri pelajar. Sifat harga diri ni penting supaya pelajar akan sayang dan yakin dengan diri sendiri. Guru juga perlu mengelakkan daripada mengenakan denda yang boleh memalukan pelajar dan yang akan menyebabkan pelajar kurang yakin terhadap diri mereka sendiri. Yang ketiga, guru perlu memberi ruang dan peluang kepada pelajar untuk mencuba sesuatu yang baru. Sebagai contoh, murid di kawasan pedalaman yang mungkin kurang pendedahan terhadap teknologi, jadi guru boleh beri mereka peluang untuk menggunakan internet, macam mana nak mencari sesuatu di laman sesawang. Sebab bagi murid-murid di kawasan pedalaman ni, internet merupakan suatu perkara yang baru dan belum pernah diterokai oleh mereka sebelum ini. Contoh yang kedua, mungkin guru boleh beri peluang untuk belajar mencuba aktiviti perkhemahan. Daripada aktiviti perkhemahan ni, banyak perkara baru dan kemahiran baru yang dapat kita latih daripada pelajar. Kita beralih kepada dimensi yang kedua, iaitu dimensi pertimbangan individu. Peranan pemimpin dalam dimensi ini ialah berperanan sebagai jurulatih dan mentor, memberi maklum balas yang konsisten, membina hubungan dengan ahli untuk mencapai misi organisasi, melihat setiap individu mempunyai kepentingan dalam organisasi, memberi peluang bagi mengembangkan potensi individu, dan pemimpin menilai pengikut berdasarkan keistimewaan mereka. Bila seseorang pemimpin membuat pertimbangan individu, pengikut akan rasa lebih dihargai dan secara tidak langsung akan mewujudkan rasa tanggungjawab terhadap organisasi. Peranan guru dari dimensi pertimbangan individu pula ialah mengambil kira kelebihan dan kekurangan pelajar. Sebagai contoh, sebelum bagi satu-satu tugasan, guru mengambil kira kelebihan dan kekurangan pelajar. Contoh, kalau dalam tugasan kumpulan, mungkin guru boleh
menyuruh pelajar yang lemah dan pelajar yang pandai dalam satu kumpulan supaya pelajar boleh tolong menolong untuk siapkan tugasan yang diberikan. Yang kedua, bertindak sebagai mentor, iaitu guru bersedia untuk memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada pelajar. Supaya kelebihan pelajar dapat digilap dan kekurangan pelajar dapat diatasi. Yang ketiga, memberi tugasan yang dapat mengembangkan potensi pelajar. Contoh, pelajar A mempunyai gaya suara yang menarik dan sesuai untuk menjadi pemidato. Tapi pelajar A kurang keyakinan untuk bercakap di hadapan. Jadi apa yang cikgu boleh buat ialah mengadakan pertandingan mini pidato di dalam kelas. Semua pelajar dikehendaki terlibat dalam mini pidato tersebut. Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada semua pelajar, termasuk pelajar A, untuk membina keyakinan diri bercakap di hadapan. Mungkin langkah pertama, pelajar A bercakap di hadapan kelas. Untuk mengembangkan lagi potensi pelajar ini, guru boleh menyuruh pelajar A untuk mewakili kelas dalam pertandingan pidato di peringkat sekolah. Dimensi yang ketiga dalam kepimpinan transformasi ialah dimensi stimulasi intelektual. Peranan pemimpin dalam dimensi ini mendorong pengikut berfikir secara intelektual, menggalakkan pengikut menerima cabaran dan bersedia mengambil risiko, memberi tunjuk ajar dalam menyelesaikan masalah secara kreatif, menggalakkan pengikut menyelesaikan masalah mengikut cara mereka sendiri. Pengikut juga digalakkan untuk meningkatkan nilai kendiri, kepercayaan, hala tuju dan jangkaan mereka terhadap organisasi. Apa pula peranan guru dari dimensi stimulasi intelektual ni? Yang pertama ialah menjalankan pembelajaran menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan masalah. Pembelajaran berasaskan masalah ni menggunakan masalah sebenar yang bermakna sebagai fokus dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ni berpusatkan murid, iaitu melibatkan sepenuhnya penglibatan murid dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Murid hanya diberi panduan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Masalah yang diberikan oleh guru ni berdasarkan kepada situasi sebenar. Pembelajaran berasaskan masalah ini dapat mengembangkan kemampuan murid untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Yang kedua, memberi bimbingan kepada murid supaya dapat berfikir di luar kotak. Guru perlu memberi stimulasi intelektual agar dapat membina murid yang dapat berfikir di luar kotak dan mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi. Guru juga perlu menanamkan sifat ingin tahu murid terhadap suatu pembelajaran. Murid akan lebih termotivasi untuk belajar dan tidak mengharapkan guru semata-mata. Mereka sendiri ada inisiatif untuk membuat aktiviti atau membaca bahan lain apabila mereka mempunyai sifat ingin tahu. Mari kita lihat dimensi yang terakhir dalam kepimpinan transformasi ini, iaitu dimensi motivasi berinspirasi. Menurut Zaidatul 2003, pemimpin transformasi ialah
mereka yang memberi galakan untuk terus berusaha dan mencapai prestasi secara maksimum kepada kaki tangan. Antara peranan pemimpin dalam dimensi motivasi berinspirasi, yang pertama, memberi semangat kepada orang bawahan, mempengaruhi pengikut untuk mencapai wawasan bersama-sama, menggalakkan tingkah laku yang bertepatan dengan matlamat organisasi. Pengikut akan terpengaruh dengan kata-kata semangat yang diberikan oleh pemimpin dan seterusnya dapat meningkatkan mutu pekerjaan mereka. Okey, kita lihat pula peranan guru dari dimensi motivasi berinspirasi. Yang pertama, guru hendaklah memberi kata-kata semangat dan positif kepada pelajar. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni mungkin ada masalah dekat rumah, jadi menyebabkan mereka kurang bersemangat untuk ke sekolah. Jadi guru perlu sentiasa memotivasikan pelajar agar terus berusaha bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Guru juga perlu mengelakkan daripada merendahkan atau memerli mana-mana pelajar. Kata-kata merupakan satu doa, jadi guru perlu berhati-hati dalam mengeluarkan perkataan terhadap para pelajar. Seterusnya, guru boleh memberi peneguhan untuk memotivasikan pelajar. Peneguhan boleh jadi dalam dua bentuk, iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Peneguhan positif ialah perolehan sesuatu yang menyeronokkan setelah suatu tingkah laku ditunjukkan. Ia bertujuan untuk mengekalkan tingkah laku yang diingini. Sebagai contoh, pelajar B menjawab soalan dengan betul. Peneguhan positif yang boleh diberikan kepada pelajar B ialah guru memberi pujian atau memberi tepukan. Peneguhan negatif pula bertujuan untuk mengelakkan tingkah laku yang tidak diingini daripada berulang. Sebagai contoh, pelajar C lambat masuk kelas 10 minit. Jadi, peneguhan negatif yang boleh dibuat oleh guru ialah guru melepaskan pelajar C keluar rehat 10 minit lambat kerana dia masuk kelas lambat. Jadi, pelajar C akan rasa tak best lah kan, sebab keluar rehat lambat, dan dia akan masuk kelas seterusnya pada waktu yang tepat. Yang ketiga, guru boleh memberi ganjaran. Contohnya, guru menjanjikan pelajar yang dapat jawab soalan kuis atau ujian dapat markah yang paling tinggi akan diberi RM5. Jadi ganjaran ni akan memotivasikan pelajar untuk baca buku dan berusaha untuk menjawab kuis dengan baik. Okey, kita dah lihat keempat-empat dimensi dalam kepimpinan transformasi dan peranan guru daripada setiap dimensi. Okey, sebagai kesimpulan, kepimpinan transformasi berkeupayaan memberi kesan kepada cara bekerja orang bawahan dan mencapai matlamat sekolah. Maksudnya, kalau kepimpinan transformasi diamalkan oleh guru, ia akan beri kesan kepada para pelajar dan seterusnya dapat mencapai matlamat sekolah, iaitu untuk melahirkan pelajar yang bukan saja berilmu tapi juga yang mampu menyumbangkan ilmu kepada masyarakat apabila mereka besar kelak. Diharapkan agar kalian mendapat manfaat daripada apa yang saya telah bentangkan tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih.